Salam guys, Muaz Malik di sini. Ya, betul-betul lama betul bercuti kan. Aku rasa kejap dah boleh macam kamera ni kita berabuk lah. Betul lama gila kan cuti raya kan. Aku rasa dekat 2 minggu lah, 2 minggu lebih lah tak upload video. Video panjang lah kan, video yang yalah video panjang yang macam ni lah kan, yang lebar macam ni. Jadi kalau korang tak ada tengok video vertikal aku yang pasal Poco tu kan, aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri lah kepada korang semua yang tengah tengok. Tapi korang bukan nak tengok kan aku nak bagi ucapan ke apa ke tak. Korang datang sini, korang nak tengok benda lah kat depan aku ni. So inilah dia Google Pixel 9a. Yang mana aku ada Google Pixel 9a, and then kemudian ada juga dia punya casing dia. And aku specifically lah kan minta untuk dia orang hantar warna ni. Aku tak tahulah. Lately ni aku tak tahu dia tak adalah nak kata aku rasa feminin ke apa ke, tapi tak tahu lately aku macam suka warna pink yang macam ni. Dia tak tahu, dia kena lah dengan diri aku. Jadi kalau korang pun ada yang berminat dengan warna pink, kalau perempuan minat pink tu standard lah kan. Bukan nak seksi ke apa, tapi yelah mostly perempuan memang suka warna pink. Tapi kalau ada lelaki yang suka warna pink juga, dan kita geng lah. Jadi kita terus unbox daripada banyak cerita. Okay, so jadi tarik dekat bahagian belakang ni. 1 tarik, 2 tarik. So lepas tu kita just boleh slide dia keluar. Apalah buat susah-susah macam ni nak buka. Okay, so bila kita slide dia, dia keluar cantik hello macam ni. Dia tulis sini lah Google Pixel 9a tu semua. Dan seterusnya bila kita angkat je kotak ni, ya itu dia. Inilah dia Google Pixel 9a. So nak buka mesti kena koyak ke? Aduh, sayang lah koyakkan benda ni. Cantik lah. Tarik so slow. Okay, berjaya. Alright, bila buka maka inilah dia Google Pixel 9a. Aku sebenarnya agak terkejut juga lah sebab cantik kot. Memang cantik. Kalau korang nak tahulah kan, yang mana belakang dia ni, dia sebenarnya bukan kaca, dia plastik. Tapi walaupun dia plastik, dia pakai matte punya finishing. Entahlah, bila aku rasa tu sedap lah. Dia sedap kat tangan. Dia sedap kat tangan. And then some more disebabkan dia tak ada sebarang kamera bump langsung dekat belakang ni, so dia nampak extra clean lah. And then kemudian of course dia punya design yang lain-lain tu nampak lah macam Pixel ni kan. Tengok dia adalah resemblance tu. Satu lagi aku perasan, dekat tepi ni dia tak ada glossy-glossy macam Pixel 9 punya series. So dia jenis matte juga. So jadi tak adalah kau punya fingerprint cap jari macam ni kat Pixel 9 XL Pro apa benda Pro SL Max ni, dia kat bahagian tepi tu fingerprint memang dia punya melekat tu memang tak boleh buat bincangnya. Okay, so berapa harga jualan Pixel 9a ni untuk pasaran Malaysia? RM2,699. Yang mana dia punya spesifikasi ringkas dia tu of course lah dia guna Tensor G4, and then kemudian dia punya RAM dia 8GB, and then internal storage dia 128GB. Adakah dia berbaloi ke tak? Yang itu aku memang tak boleh nak jawab lah, sebab dia depend pada korang. Yang mana yalah korang faham lah siapa yang pengguna Pixel. Korang beli Pixel pun bukan untuk performance semua. Korang pergi beli Pixel ni sebab korang nak pakai that Pixel punya UI, and then apa penawaran-penawaran AI yang baru yang diberikan daripada Google. So itulah antara sebab kenapa korang beli Pixel. Kalau korang beli Pixel nak main game tu semua, lepas tu nak kamera ada art berat tu, bang, salah video bang. Yang itu aku rasa korang kena usah elsewhere lah kan. Kalau kamera korang boleh usah lah Xiaomi punya series yang ada Leica ke, Vivo V50 ke, yang ada Zeiss punya optik tu, Zeiss punya software. Yang mana untuk harga jualan diorang dalam 2000 tu korang akan dapat lah kalau gambar tu karakter yang berbeza. Ataupun kalau korang nak performance, ada phone yang memang fokus untuk gaming, dia lebih bagus untuk
performance lah. Untuk Pixel ni dia stage lain sikit lah. Tak semua orang akan faham kenapa nak go for Pixel. Orang yang tertentu je, yang memang mungkin minat betul-betul akan faham lah. Jadi kita, sembang panjang kan, lupa nak boot up. Oi, betul-betul lama tak buat video, dia jadi lembab sikit kan kepala ni. And satu lagi, kalau korang adalah pengguna Pixel, kena biasakan diri lah, sebab power button dia dekat atas, volume button dekat bawah. Sebab boleh kata kebanyakan smartphone semua power button dekat bawah, volume button dekat atas kan. So dia ada, bila pakai mula-mula tu, muscle memory korang perlu diaktifkan sikit lah kan, untuk tukar korang punya positioning tu. Baik, jadi kita dah pun boot upkan dia. Ni satu benda yang aku perasan lah, dia punya screen memang nampak cantik, cuma bezel dekat atas bawah ni, dia memang macam agak tak boleh bawa bincang juga lah. Agak besar jugalah. Dia mengingatkan aku kepada iPhone XR punya bezel. Dia punya besar tu, aku rasa lebih kurang macam ni juga lah. Tapi tak kisahlah kan. Selalunya pun masa pada XR dulu pun, bila aku guna dulu, yelah awal-awal je lah akan nampak. Tapi bila dah hari-hari kita guna, memang mata tak nampak pun dia punya bezel tu semua. Kita, yang penting skrin dia adalah skrin yang baik. Jadi kita ceritalah sedikit spesifikasi ringkas yang terdapat pada Pixel 9a ni. So untuk dia punya chip pemprosesan dia, macam aku cakap tadi, dia menggunakan Tensor G4, sama macam model flagship dia yang abang dia yang sebelum ni. Kemudian dia juga ada Titan M2 punya security chipset tu untuk security wise, sama juga macam yang abang-abang dia yang sebelum ni. Untuk skrin memang ada perbezaan sikit kalau bandingkan dengan 8A, yang mana size skrin adalah 6.3 inci Actua display. Dia gunakan Gorilla Glass 3 punya cover dekat bahagian depan. Refresh rate pun boleh pergi sehingga 120Hz, and then kemudian dia punya peak brightness pun makin tinggi sehingga 2700 nits. Untuk protection dari segi air memang lagi baguslah, dia upgrade, yang mana Pixel 9a ni sekarang IP68. Capacity battery pun upgrade juga. Capacity battery dia besar sekarang, 5100 mAh. So untuk bateri sebesar tu dimuatkan dalam smartphone yang compact macam ni, aku memang suka lah. So maksudnya dia orang letakkan bateri besar tu untuk sebab tu dia orang boleh, macam mana aku nak cerita ni, apa pun aku nak cakap ni. Maksud aku, instead of dia letakkan bateri yang kecil, nipis, body yang nipis, and then kemudian ada kamera bump, better dia letakkan bateri yang besar, so that dia jadilah macam ni. Dia tak adalah kira pasal apa benda aku nak cakap ni. Betul-betul dah lama sangat tak buat video. Sekejap, biar aku fikir. Maksud aku adalah sekarang ni kebanyakan smartphone kan dia akan go for senipis yang boleh kan, senipis yang dia orang boleh buat. So bila dia orang buat nipis tu, kamera punya modul dia tak boleh nipis kan. So itu yang ada kamera bump tu. Jadi pada Pixel 9a ni lain sikit lah. Dia tak ada, dia kira macam dia letak capacity bateri yang besar, so that dia tak adalah kamera bump dekat atas ni. Itu yang shocknya tu. So korang akan dapat benefit lah ke bateri yang besar. Mampu lah. Kalau korang tak faham, korang google lah sendiri. Jadi berbalik pada phone ni, dalam kotak of course lah dia tak ada adapter charger tu semua. Itu bukan benda yang baru. Tapi walaupun dia bukannya level flagship dia 9a, korang tak perlu risau. Kalau korang nak gunakan fungsi wireless charging tu, korang boleh gunakan. Lain-lain tu, benda-benda standard tu of course lah dia ada. Contohnya macam fingerprint scanner, Bluetooth 5.3, and then dia punya kamera dia, lupa nak cerita. Okay, so kamera dia ada dua kat belakang ni. Satu kamera utama 48 megapixel f1.7, yang mana dia ada OIS dan EIS. Lepas tu dia ada juga kamera ultra wide 13 megapixel f2.2. Yang ni FOV dia adalah 120 darjah. Untuk dia punya hasil gambar, of course lah tak ada kan, abang baru je unbox ni. So korang bayangkan je lah. Tapi aku boleh expect lah kan, dia punya style gambar tu macam mana. Sebab yalah gambar-gambar sekarang ni pun dia lebih kepada processing kan, dia bukannya lebih kepada hardware. Dan untuk kamera dia ni of course lah dia Google kan, so Pixel kan, jadi dapatlah fungsi-fungsi AI tu. Contohnya macam korang boleh guna fungsi best
take, iaitu dia akan ambil gambar yang paling terbaik walaupun korang ambil gambar group tu semua. Lepas tu korang juga boleh gunakan fungsi add me, tambah saya. Masuk dia dalam Melayu tu, yang mana kalau kita nak ambil gambar beramai-ramai tanpa tripod pun tak ada masalah. Yang mana kita boleh bersilih ganti lah kan, untuk ambil giliran untuk ambil gambar. Lagi-lagi kalau korang jenis travel berdua kan, mana nak minta, tak ada orang nak minta tolong ambil gambar, itulah function dia. Lepas tu adalah fungsi-fungsi lain macam audio eraser, reimagine lah kan. Satu lagi dia ada fungsi makro, yang mana 8A dulu tak ada. So 9A sekarang dia ada fungsi makro tu. So korang boleh ambil gambar pada jarak yang lebih dekat lah, untuk nampak makro punya level fotografi lah. Lepas tu lain-lain of course lah, korang akan dapat lah macam Circle to Search, Pixel Studio, and then kemudian Gemini 2.0. And dalam Gemini 2.0 ni pun banyak benda lagi yang korang boleh buat. Korang boleh guna Gemini Live, korang boleh buat Gemini Deep Research, lepas tu korang boleh banyak lah benda-benda AI ni. And then kemudian dia ada bagi juga ni casing untuk casing dia pun memang pink warna yang sama. Jadi kalau lupa lah ada kamera kat atas, ni untuk korang tengok ni, boleh buka macam ni lah. Nampak warna dia sama. Jadi kalau pasang tu comel lah, cantik lah. Dia lagi cantik. Lagi cantik bila ada dia punya casing official ni. Dan disebabkan dia punya material dia adalah jenis soft, lembut. Sedap. Sekejap, dia ada beza ke dengan yang sebelum ni? Sama je. Maybe sebab dia punya warna dia tu menyebabkan dia nampak menyelah and cantik lah. Kena pula campur dengan dia punya wallpaper dia ni kan. Kena lah, memang kena di mata aku. So kalau ada yang tanya adakah phone ni ada bloatware banyak, tak ada. Ni je app yang ada. Bila korang boot up, memang betul-betul tak ada bloatware punya. Dia punya kamera pun sama je lah macam semua kamera Pixel. Option yang korang boleh gunakan. Dan betul tak? Aku tak tahu apa nak cerita lah kan. Jadi adakah dia punya upgrade tu substantial kalau nak dibandingkan dengan Pixel 8A? Aku rasa agak lah kan. Sebab antaranya yang aku suka adalah dia punya peak brightness makin tinggi, 2700 nits. And then kemudian dia punya capacity battery pun meningkat juga. Kalau dulu 4,500 4,400 nak dekat 4,500 lah mAh, tapi sekarang 5,100 mAh. Banyak naik tu. Lepas tu dia punya design pun aku rasa yang ini aku lagi suka lah. Terutama dia punya rekaan yang tiada kamera bump tu. Sebelum berpisah, satu benda yang korang kena ambil tahu kalau korang pembeli Pixel adalah by default, aku pun tak tahulah kenapa dia orang tak nak aktifkan terus 120Hz tu. Korang kena aktifkan secara manual. Korang kena pergi ke display, turun paling bawah sekali, and then kemudian turn on smooth display. So bila turn on ni barulah akan gunakan 120Hz tu. Kalau tak, korang duk pakai 60Hz je lah. So itu info tambahan. Maka kalau korang berminat untuk beli Pixel 9A ni, aku akan letakkan link pembelian dekat dalam description box di bawah. Dan tu je lah kot kan? Sampai sini je lah. Aku sebenarnya selain daripada dapat unbox Pixel ni, ada benda lain yang membuatkan aku happy lah. Salah satunya adalah hari ni dapat beli ni. Nampak? Aduh, dia tak fokus pula. Kejap kita tunjuk tu kamera sini lah. Nampak ni. Aduh, cantiknya. Akhirnya aku dapat juga X100 Mark 6 ni pada harga jualan retail. Punyalah lama aku tunggu. Aku tak nak beli harga scalper, aku nak beli harga retail. So akhirnya aku dapatkan. So aku kira officially Fujifilm Fact kan? Fuji Fact lah. So aku sekarang ada 3 kamera Fujifilm, X100V, and then kemudian X-T3, and then kemudian X-H2S, yang mana yang korang tengah tengok sekarang ni. So dia dah menyimpang lah daripada Pixel punya unboxing. Maka aku rasa sampai sini saja video kita untuk hari ni. Sebelum video ni jadi lagi panjang, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.